إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه ونعظمه ونكبره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم آمين أما بعد Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dengan fursah yang diberikan oleh Al-Aziz Al-Hakim, kita boleh menyambung kelas kita berkenaan dengan afatul lisan iaitu perkara yang membahayakan lidah. Afatul lisan, perkara yang merosakkan lidah, merosakkan tuan empunya lidah dan merosakkan seluruh amalan. Kita baca pada muka surat ke-20, kita masih menyambung penulis kita membawa kepada kita ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi berkenaan dengan ancaman terhadap pelaku ghibah. Di antaranya penulis sambung kepada kita, qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, kata dia firman Allah Ta'ala, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Terjemahan dia, tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat, yakni sebagai pengawas yang selalu hadir. Dan firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Terjemahan dia, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Ini dalam Al-Isra 36. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Penulis membawa kepada kita ayat ini untuk mengaitkan dengan tajuk dia, ancaman. Kenapa? Kerana dalam ayat ini memiliki ancaman. Pada surah Qaf ayat 18 tadi, ancamannya ialah Allah menyatakan ma yalfizu min qawlin, apa yang kamu lafazkan daripada perkataan. Min qawlin, dia tidak kata min aqwalin, tapi dia kata min qawlin, satu saja. Ma yalfizu, ma yalfizu, apa yang kamu lafazkan. Juga dia tidak kata alfaz, ma alfaz, dia tak guna dengan plural, dia guna ma yalfizu, apa yang telah berlaku satu lafaz untuk satu perkataan yang dapat difaham. Yang itu adalah min qaulin, daripada perkataan apa yang kamu lafazkan daripada suatu perkataan yang dapat difaham artinya, melainkan kata Allah, ketika itu, ini ancaman dia, ketika itu kata Allah, ada raqib, ada atid, ada malaikat yang diutuskan yang hadir ketika itu untuk menulis, untuk mencatat, untuk menjadi saksi
di atas semua perkara yang kamu lafazkan. Kerana ayat ini datang dalam bentuk ini, penulis letak di bawah tajuk yang dia buka pada kita, iaitu ancaman terhadap pelaku riba. Ancaman. Kerana ayat ni mengancam. Bila kita berkeluar satu perkataan, Allah kata Allah bawa saksi. Allah bawa satu malaikat menjadi saksi di atas benda yang kita lafaz. Selagi kita tak lafaz, tidak ada saksi. Benda tu berhimpun dalam kepala, benda tu duduk dalam hati, maka tidak dipersaksikan. Bila kita keluarkan dia dalam bentuk satu lafaz, satu perkataan, satu ucapan yang dapat difaham, ketika itu Allah bawa saksi. Kita belajar dalam ilmu akidah, maha suci Allah daripada memerlukan saksi. Allah tak perlu saksi untuk kata hamba dia betul ke, hamba dia tak betul. Cukuplah dia itu alimun khabirun. Dia sangat mengetahui, dan dalam pengetahuan itu sangat mengetahui. Alim khabir. Dia tahu, tapi dia tahu lagi. Dia tahu lagi. Alim khabir. Dia sangat tahu dan dia sangat tahu. Sampai pada peringkat apa Quran kata? Wallahu akhrajakum. Allah Ta'ala akan keluarkan apa yang kamu simpan dalam hati kamu. Allah akan keluarkan balik. Apa yang kita simpan dalam hati, Allah keluarkan balik. Ya'ti bihallah. Ya'ti bihallah. Akan didatangkan balik oleh Allah untuk kita lihat. Tapi untuk mengancam, kalau dikatakan Allah tahu apa kita buat, itu satu ancaman yang besar dah. Tetapi untuk mengancam manusia, kerana Allah nak ancam ni makhluk yang dia cipta, maka dia tahulah macam mana nak ancam. Maka dia guna perkataan ladaihi raqibun atid. Maka Allah kata nanti masa kamu bercakap satu perkataan, kamu melafazkan satu perkataan, kami bawa hadir ketika itu raqibun atid. Makhluk kami terdiri daripada malaikat yang dia sangat dekat dengan kamu ketika kamu ucap, dia awas kamu, dia tulis apa yang kamu cakapkan, dia catat, dan dia akan jadi saksi ke atas apa yang kamu ucapkan. Jadi bila kita kata ada satu makhluk lain Tuhan buat mai dekat dengan kita, dia ada sebelah kita, ancaman itu lebih menarik perhatian. Terutama orang-orang Arab ni, kan, kalau kita ancam dia, kita kata hang jaga hang, aku pukul yang. Kita berani pukul ya. Tak apa, aku tak boleh main kasnak, aku main alui. Maka dia tanya kan, bos tanya kan, apa main racun ke? Dia kata tak. Di ujung kampung saya kena satu bomo. Maka orang takut. Kan? Kalau orang kata belakang kita ada polis, kita tak takut. Tapi kalau orang kata belakang kita ada hantu, belakang kita ada benda gaib, makhluk-makhluk yang kita tak nampak, tapi dia ikut kita, itu menarik apa? Ancaman tu jadi takut. Bulu rumah jadi merembang. Kata belakang kita ada laba-laba, orang tak takut sangat. Tapi aku nampak ada lembaga hitam belakang, orang akan jadi takut. Maka Allah kata, tepi kita, bila kita ucap kalimah-kalimah, satu kalimah yang kita ucap, Allah kata ada malaikat. Dia menakutkan orang. Dia sangat menakutkan orang. Dan itu kata Allah, sebagai pengawas, dia ada dengan kamu, dan di hari akhirat nanti, dia akan menjadi saksi kepada apa yang kamu cakap. Maka Allah akan guna makhluk ni, malaikat ni, untuk jadi saksi. Betul tak hang tulis benda ni? Pada masa apa? Al-Quran kata kepada kita, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Iaitu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu makhluk-makhluk yang ada keliling kita ini tuhadditsu, depa akan bercakap dan depa akan cerita apa yang berlaku kepada mereka.
langit ke, bumi ke, diri kita sendiri ke, tuhaddisu akhbaraha, dia akan cerita hal ahwal yang duk berlaku ni apa dia akan cerita. Maka Allah kata, ingat, apa yang kamu nak lafaz daripada satu jumlah perkataan yang dapat dipaham, lebih-lebih yang makna dia tidak elok, maknanya elok pun kamu kena perhati, makna yang elok, makna yang dia tak masuk dalam tak elok, tetapi dia tidak ada manfaat pun kamu kena perhati, apatah lagi makna yang sememangnya konform dia itu, makna yang tak elok, yang jahat, makna yang jejek, maka Allah Ta'ala kata, kami akan bongkarkan balik. Dan penulis bawa kepada kita ayat Allah Ta'ala dalam surah Isra, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, janganlah kamu ikut apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ilmun, dan janganlah kamu taqfu, kamu ikuti, kamu turuti, kamu berhenti. Tak mana orang berhenti, di situ kamu berhenti. Kamu ikuti, kamu follow orang itu, kamu ikut dia. Masa kamu ikut dia itu, ma laysa laka bihi ilmun, apa yang kepada kamu dengannya tidak ada ilmu, kamu tidak ada ilmu tentangnya. Maksudnya kita tak tahu hakikat benda tu macam mana, tapi kita ikut. Orang kata, kita kata, orang komen, kita komen, orang sebut, kita sebut. Ataupun satu benda yang kita pun ragu-ragu sama ada benda dia betul ke tak, tapi kita layan, kita cakap, kita sampaikan, kita sebarkan. Ataupun satu benda yang kita tak yakin dia benar, tapi kita cakap juga. Maka kesemua ni masuk dalam ayat ni, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, janganlah kamu berbuat, kamu ikut apa yang kamu tidak ada ilmu padanya. Ragu-ragu, tak pasti, ataupun yakin tak betul, ataupun kita tak tahu hakikat sebenarnya, semua itu masuk di dalam tidak ada ilmu. So benda yang kita nak cakap tu confirm kita kena tahu. Bukan kata hal orang, hatta hal agama, benda yang kita tak pasti dia agama ke tidak agama, kita tak boleh cakap. Kita tak boleh cakap kerana ada orang cakap. Kerana ada orang cakap lagu ni, kita kata takkanlah. Salah. Tak. Itu semua masuk di dalam benda yang tidak ada ilmu. Maka penulis ambil ayat ini, letak di bawah tajuk ancaman ini kerana ancaman tu ada di belakang. Iaitu Allah Ta'ala kata, kalau kamu ikut juga, kamu turut juga, kamu berbuat juga, apa yang kamu tidak ada ilmu tentangnya, ini ancaman dia. Allah kata, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah kata, sesungguhnya telinga yang ada pendengaran, mata yang ada penglihatan, hati, fuad, hati yang ada perasaan, kullu, kesemua itu kata Allah akan mas'ul, akan ditanya dan diminta tanggungjawab. Ada mas'uliyah dia. Ada yang akan dipertanggungjawabkan. Ini ancaman yang besar. Pasal itu penulis ambil ayat ini letak di bawah tajuk ini. Iaitu ancaman apa dia? Kita yang mengeluarkan perkataan itu, kita akan bertanggungjawab dengan perkataan itu di hadapan Allah. Bukan orang lain, kita sendiri. Jadi kerana itu kita mesti berhati-hati dengan apa yang kita nak cakapkan, ikhwan. Artinya semua pendengaran yang kita cakap, semua rasa hati yang kita cakap, semua yang mata lihat dan kita cakap, melibat saja perkataan. Telinga kita dengar, mulut kita cakap. Mata kita tengok, mulut kita cakap. Hati kita terlintas, mulut kita cakap. Dia mai daripada hati ke, dia mai daripada telinga ke, dia mai daripada mata, itu tak penting. Tapi yang pentingnya, kita dah cakap. Bila dia keluar daripada mulut kita, dia dipersaksikan. Maka itu Tuhan akan
panggil balik mata itu, pendengaran itu, penglihatan itu, hati itu, apa dia? Untuk mas'ula, untuk mas'uliyah, untuk dipertanggungjawabkan. Macam mana semua benda yang kamu dengar, kamu boleh cakap. Macam mana semua benda yang kamu tengok, kamu boleh cakap. Macam mana semua benda yang kamu terasa di hati, kamu boleh cakap. Sedangkan yang nak bertanggungjawab atas benda itu ialah kamu sendiri. Maka penulis menganggap ayat ini sebesar-besar ancaman. Kerana ancaman dia besar, maka Allah memulakan dengan perkataan la taqfu. La taqfu, kamu jangan respon. Kamu jangan tunjuk minat. Jauh apatah lagi nak ikut. Kalau sampai kamu boleh ikut apa yang kamu dengar, apa yang kamu boleh cakap, apa yang kamu dengar, apa yang kamu tengok, apa yang kamu rasa, itu dah peringkat tinggi dah. Maka awal lagi, pastikan yang kita dengar, kita boleh kontrol dalam bentuk tak cakap. Yang kita tengok, kita boleh kontrol dalam bentuk tak cakap. Yang kita rasa, kita kontrol dalam bentuk jangan cakap. Itu kalau dalam benda hak, benda benar, benda yang ada kebaikan pun nak kena jaga. Apatah lagi dalam benda yang tak tahu lagi dia benar ke dia tak benar. Maka ayat ini ikhwan memiliki sebesar-besar ancaman. Apatah lagi ikhwan, apatah lagi Allah Ta'ala sebut satu perkataan kepada kita pada ayat 15 daripada surah An-Nur. Lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Allah kata, وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. Allah kata, hampa dah bercakap di mulut hampa. Dah keluar dah di mulut hampa satu benda ma laisa lakum bihi ilmun, yang sememangnya hampa tak ada ilmu. Tak ada ilmu maksud dia apa? Kita tak tahu sebenar-benar. Kita ragu-ragu. Kita ragu benda tu ya ke tak ke, ya ke tak ke. Kita ragu-ragu. Kita tak yakin dia benar. Tapi kita dah cakap. Kita dah cakap. Kalau orang tanya pada kita, kalau dalam hal agama lah, kalau orang tanya kepada kita, apakah macam mana atau apakah cara kita nak sandarkan bila kita semain tarawih, dua rakaat, kita kata fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. 4 rakaat, subhanal malikil ma'bud al khalifatul awal ba'da rasulillah amirul mu'minin, kita sebut nama. Orang tanya pada kita, dalam riwayat mana kita nak cari pattern semayang tarawih macam ni yang boleh sabit pada Nabi? Masa kita nak jawab, kita nak jawab macam mana? Orang tanya macam mana kita nak sabit, dalam riwayat mana saya nak jumpa, sedangkan Nabi kata semayang macam Nabi semayang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu hadis yang sahih. Macam mana nak kaitkan itu? Sebab orang yang mula semayang tarawih adalah Nabi. Para sahabat menjadi saksi. Kemudian para sahabat semayang tarawih, para tabi'in menjadi saksi. Imam-imam mazhab yang dikatakan ulama yang membuka mazhab, aliran mazhab, mereka bercakap tentang rakaat salat. Mereka bercakap tentang fadilat salat tarawih, kelebihan salat tarawih, rakaat salat tarawih. Tapi mereka tidak menyebut kaifiat salat tarawih macam ni. Ini bukan calang orang, ini imam-imam mazhab. Termasuk dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Imam kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tak ada dalam tulisan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i beritahu kaifiat salat tarawih macam tu. Nak disandarkan kepada imam mazhab pun tak ada, para tabi'in pun tak ada, sahabat pun tak ada, apatah lagi nak sandar pada Nabi. Macam mana kita nak jawab?
kita akan jawab dengan satu jawapan yang kita tahu dia bukan hakikat kebenaran. Kita kata memanglah Nabi tak buat. Ya subhanallah. Kita dah cakap ada satu benda yang kita tak ada nak pegang macam mana. Memanglah Nabi tak buat. Tapi lepas tu kita panjangkan tangan kita, kita tarik benda tu, kita heret benda ni. Takkan selawat, selawat ada fadilat tak? Selawat ada fadilat. Sebut nama sahabat. Sebut nama sahabat tak ada fadilat. Sedangkan Allah kata radhiyallahu an wa anhum. Sehebat-hebat ayat Al-Quran, Allah menyebut nama sahabat Zaid di dalam surah Al-Ahzab. Walaupun Umar tak ada, Abu Bakar tak ada, tapi nama Zaid disebut di dalam Al-Quran. Kalau Quran boleh sebut nama Zaid, takkan kita tak boleh sebut nama sahabat di luar sembahyang. Ini bukan masalah dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang pun kita boleh sebut nama Ibrahim, nama keluarga Ibrahim, nama Muhammad dan keluarga Muhammad, kenapa luar sembahyang tak boleh sebut? Dalam sembahyang boleh sebut nama Muhammad, nama Ibrahim, kenapa luar sembahyang tak boleh sebut? Ini nama dia apa? Kita mula panjangkan tangan kita, kita duk heret. Benda tu pada bab lain, kita duk heret mai. Kita heret bab selawat. Sedangkan orang yang sembahyang malam adalah Nabi. Nabi tak tahukah inilah dalil dia untuk buat benda ni? Abu Bakar tak tahukah? Okeylah kita Nabi ke sana sat. Abu Bakar ke sana sat. Tabi'in ke sana sat. Based on ulama yang kita sayang dan kita sanjung, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Dia tak tahukah itu dalil? Dia tak tahukah itu dalil? Imam Nawawi tak tahukah itu dalil? Mereka tak ambil yang kita duk ambil suara tangan panjang sebagai dalil. Kita yang ambil. Kita memberi jawapan dengan ragu-ragu. Dan kita tahu hakikat dia, benda tu tak wujud. Dan kita tak dapat meyakinkan diri kita. Akhirnya, kita kata apa? Dah orang duk buat benda tu, kita duk pergi usik buat apa? Banyak lagi benda yang kita boleh usik. Usik lah. Lah ni ada perempuan pula pergi umrah pakai jantan. Dulu jantan pergi umrah pakai perempuan. Lah ni dia macam bagi balance balik. Perempuan pula buang semua pakai macam jantan, pakai ihram terbuka, bermakna dia buka aurat lah. Dia pergi tawaf, dia pergi sembahyang lagu tu semua. Sekitar tahun berapa? I think about around 1992 atau 93 lah. Antara ingat tak ingat sama banyak. Iaitu satu orang perempuan pakai laki-laki pergi sembahyang Jumaat. Pergi sembahyang Jumaat. Habis-habis bagi salam semua. Orang ramai semua duk perhati dia, nampak. Boleh kenal perempuan kan? Perempuan nak tukar jadi jantan boleh kenal. Jantan nak tukar jadi perempuan pun kita boleh kenal. Dia kata, dah tukar jadi betina. Dah tukar jadi betina. Boleh kenal, kita boleh kenal. Hampa betul kot mana pun boleh kenal. Semayang. Oh subhanallah. Itu sesuatu yang sangat tidak baik jadi kan. Menghadap Tuhan dengan mendedahkan aurat. Perempuan berpakaian laki-laki sembahyang, ambil wuduk, takbir dengan rambut terbuka, lepas tu dia kata dia sembahyang. Apakah sejenis ibadat dia bagi pada Tuhan? Seolah-olah dia ludah, seolah dia letak najis beribadat pada Tuhan. Ini satu mungkar yang sangat jelas. Akhirnya ikhwan, kita kata banyak benda lain apa boleh usik. Pasal apalah orang duk selawat ni apa usik? Kita kata bagaimana dengan kita nak kata daripada Nabi bila mati buat kenduri arwah itu, bagaimana kita nak sabit daripada Nabi? Sedangkan Nabi yang kata isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Nabi kata hampa yang pergi buat kepada keluarga Ja'far makanan. Macam mana kita nak sabit? Sahabat buat macam Nabi, tabi'in buat macam Nabi, hatta imam mazhab yang kita ikuti, imam kita, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i,
rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, semua menyatakan kita yang buat makan bagi kepada orang yang ditimpa musibah. Sama macam Nabi ajak. Tiba-tiba kita membudayakan dalam masyarakat kita yang pergi makan di rumah orang mati. Macam mana kita nak kata itu dari agama? Akhirnya kita capai lagi sekali tangan kita. Kita kata dalam hadis banyak Nabi bercakap tentang pahala bagi orang makan, jamuan orang makan. Sedangkan kita tahu bab tu duduk di mana? Bab ni duduk di mana? Kita panjangkan tangan kita heret semua benda yang tak patut kita heret lungguk satu tempat. Akhirnya kita bercakap dengan benda yang kita ragu, tidak ada hakikat. Tapi kita dah cakap dah. Kita dah ban dia pada agama. Kita dah letak dia kepada sunnah. Kita dah kata dah dia daripada Nabi. Kita dah sandar dah dia satu daripada upacara agama. Hatta sampai pada peringkat orang semayang sunat orang semayang sunat hadiah untuk orang mati. Macam mana kita nak? Telah ada sembahyang jenazah dengan doa yang indah dan lengkap. Ada lagi satu salat untuk tolong orang mati. Nama dia salat hadiah. Dan kalau kita tanya dalam Imam Syafi'i yang dikatakan mujtahid mutlak tu, Imam Syafi'i, orang tengok Nawawi pun orang dah kagum dengan Nawawi. Orang tengok Imam Syekh Ramli, Ibnu Hajar Haisami, Ibnu Hajar Asqalani yang jago-jago mempertahankan mazhab Syafi'i. Orang kagum dengan ilmu mereka. Mereka tu duk pertahan ilmu Imam Syafi'i. Agak-agak Imam Syafi'i punya ilmu tu macam mana? Dia sendiri sebagai sahib mazhab, tuan empunya mazhab, tidak membuka bab tentang sembahyang hadiah. Kita ambil dengan fadilah dia. Dan kita pertahan. Bila tanya adakah itu daripada Nabi, orang tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, lagi sekali kita bawa pattern. Pattern apa? Panjangkan tangan kita, heret dalil yang tak bertempat. Orang sembahyang mayat, orang bagi hadiah, orang bagi apa? Bagi duit kan? Orang heret dalil. Heret dalil apa? Berapa banyak hadis menyatakan fadilat sedekah. Ya subhanallah. Fadilat sedekah lain. Bagi duit ketika orang sembahyang mayat lain, tuan. Dan itu clear, very clear. Semua orang nampak. Line dia clear, line dia tak kabok, dia tak blur, line dia clear. Nabi menyebut di mana masa sedekah yang patut kita buat. Nabi sebut dalam hadis Bukhari. Tak mana sedekah, time bila sedekah. Tak ada kaitan dengan sembahyang. Tapi kita heret dan kita bagi jawapan meragukan. Quran kata pada kita, kamu dah cakap banyak dah. Tapi ingat, kesemua itu disaksikan. Apatah lagi kalau kita bercakap pasal orang. Bukan pasal kebaikan orang, pasal keaiban orang. Maka satu contoh dalam surah An-Nur ini berkaitan dengan keaiban orang. Allah kata وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. Kamu dah cakap dah. Benda yang kamu tak ada ilmu pun. Tengok kata Allah. Macam mana cara kamu cakap? Tengok. Allah kata وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Masa kamu cakap benda-benda ni semua, kamu rasa وَتَحْسَبُونَهُ, kamu rasa benda tu di sisi kamu hayyinan, benda tu ringan aja, tak ada apa-apa. Wa huwa 'indallahi 'azim, tapi yang kamu cakap di sisi Allah itu besar. Kalau tak besar, Allah tak akan bawa malaikat jadi saksi. Sampai Tuhan bawa saksi ni ke apa? Hang kata kat aku kata kat hang. Berkelih adik-beradik, ipak dua berkelih. Last sekali jadi apa? Last sekali tanya, kalau betul aku kata, mana saksi? Oh, mana saksi nak buat kau ajak dengan aku? Tak telefon saksi habis. Panggil dua ipak pula mai. Dua ipak pula turun mai. Saya jadi saksi. Tunjuk habis WhatsApp ke. Bila diheret saksi ni, kes besar.
Apa bapa Cikgu Murni kata? Hai Haji Bakhil, aku akan bawa kes ni ke tengah. Maknanya kes ni besar. Pasal apa? Colek. Colek anak. Colek bapa lain bab. Nak colek anak dapat bapa. Sekali buka-buka goni tu dia kata Hitler. Hai Haji Bakhil, aku bawa kes ni ke tengah. Bila bawa kes ke tengah, kes besar. Kes besar. Allah kata masa kamu cakap macam-macam ni, kamu ingat benda tu kecil nah? Tetapi di sisi Allah benda tu adalah besar. Ikhwan, saya ambil perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata apa ikhwan? Ada dua benda dia sebut. Imam Syatibi ambil perkataan ni letak dalam Al-I'tisam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, kita tahu tak satu benda, saya hanya mengambil kesimpulan dia cakap, saya tak baca matan dia. Dia kata, tahu tak kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, kesemuanya dia kata, menumpang lidah kita. Kalau lidah kita bengkok, semua ni akan jadi bengkok. Kalau lidah kita straight, lurus, semua akan jadi lurus. Dia kata tumpang. Seolah-olahnya macam mana? Macam bila kita bangkit pagi, mata, kaki, tangan kata kepada lidah, hei lidah, luruslah engkau, nescaya kami lurus. Jangan kau bengkok, nescaya kami akan bengkok. Oh subhanallah. Jadi macam mana kita boleh duduk dalam keadaan kita nak bercakap sesuatu yang kita tak fikir? Lebih-lebih lagi benda tu melibatkan orang lain. Kalau pasal diri kita pun, kita nak kena hati-hati. Ini pasal diri kita pun kita kena hati-hati. Ada benda boleh abang ke orang, ada benda tak patut abang ke orang. Bukan semua benda hai rumah tangga kita abang ke orang. Pendek kata, cara kita cakap orang kampung ni lah. Bukan semua benda dalam kain kita abang ke orang. Betul memang? Orang tua kata apa? Jangan jaga tepi kain. Ni bukan jaga tepi kain, dah masuk dalam kain. Apa hak kita? Tepi kain orang pun kita tak boleh jaga. Itu hak dia. Tapi kita dah cakap. Masa kita cakap tu, Quran kata betul. Apa dia? Hayyinan. Wa tahsabuna hayyinan. Kita rasa benda tu tak ada apa-apa, ringan aja. Tetapi di sisi Allah, azim. Wa huwa indallahil azim. Dia kata lagi, tengoklah, cuba kita tengok petanda ni ada tak ada pada kita. Dia kata apa? Dia kata satu, apabila kita rasa ataupun kita tengok satu keadaan yang lebihnya, dia kata pada diri kita, kita rasa hati kita ni keras. Kita dengar pasal Tuhan, hati kita tak boleh lembut. Ataupun orang bagi nasihat, kita tak boleh lembut. Kan? Hati kita tak boleh menerima nasihat. Lepas tu yang kedua dia kata, apabila kita mula start rasa badan kita ni lemah, sampai peringkat apa, kelemahan itu kita terasa sampai masa kita buat ibadat. Kalau kita rasa lemah memang masa kita angkat uncang padi 2 goni, betul lah. Angkat beg simen sampai 3, kita lemah, betul ya? Letih hari ni. Apa sebab? Saya pikul simen. Berapa beg? 16 beg. Memang kalau tak lemah, memang tak betul. Patut lemah. Tetapi ketika kita masuk di dalam wilayah ibadat, di dalam daerah ibadat, kita jadi lemah. Yang ketiga, apabila kita tengok rezeki yang Tuhan bagi pada kita ni, derah dia masuk, derah pula dia pergi. Patut kalau kita dapat sebulan 8,000, 7,000, 9,000, patut kita sepatutnya ada simpanan. Kalau pendapatan kita 700, 800 tak ada simpanan, itu betul lah. Pasal apa? Anak ramai. Anak kita sampai 7 orang memang, macam saya anak ramai 8. Oh, pakcik kata, oh. Tadi Abeli kata, oh, lah pakcik pula kata, oh. Jadi anak ramai.
Pendapatan kita 2,000, 3,000. Kita tak boleh menyimpan, patutlah. Tapi pendapatan kita sebulan purata 15,000, 13,000. Tapi kita nak simpan 500 tak boleh. Maknanya rezeki tu masuk. Dahsyat. Dia keluar pun dahsyat. Macam tak lekat. Rezeki tu macam ayak bergolek atas daun apa tadi? Daun keladi. Dia bergolek. Ustaz Nam bisa tengok dia bergolek ke mana? Tak bisa tengok. Ha? Kalau ada daun keladi tu dia bergolek macam mutiara. Kita jurus ayak kan? Dia bergolek je tu. Dia tak lekat, dia tak basah. Dia bergolek je tu. Lalat tu juga dia bergolek, dia jatuh. Dia jadi mutiara. Dia bergoli. Dia jatuh. Keempat, apabila kau dapati diangkat daripada hati engkau sifat, daripada rezeki engkau sifat qanaah. Qanaah ni apa dah? Sifat cukup. Qanaah. Kita dapat banyak ke, sikit ke, nombor 2. Tetapi Allah bagi cukup. Apabila kau start lihat benda-benda ni, bila benda-benda ni ada, itu petanda dia akan masuk lagi banyak lagi benda-benda yang tak elok. Cepat-cepatlah engkau periksa apa yang dah kau cakap seharian dalam hidup engkau. Apa yang kita dah cakap, kau muhasabah balik segala ucapan kau, supaya Allah meluruskan balik hati engkau. Kita cakap pasal apa? Apa yang kita dah cakap? Kita komen orang. Ikhwan, kata Abdullah bin Mubarak, dia kata apa dia? Bila kita kata sesuatu, sifat yang benar ada pada orang, tapi dia buruk. Masa kita kata tu, macam dalam riwayat Imam Muslim, masa kita kata tu, kita dengan niat apa dia? Halakan nas. Iza qala rajulu halakan nas. Kita komen dengan habaq kata dia tu rosak. Dia tu buruk. Niat kita tak elok. Bukan niat nasihat. Niat kita memang nak angkat buruk dia. Abdullah bin Mubarak kata berdasarkan hadis ni, Nabi kata, fahuwa ahlakuhum. Orang yang cakap itulah orang yang rosak. Apa dia kata? Dia kata kau tengok, Tuhan akan ambil sifat buruk yang kau kata dekat dia yang tak ikhlas tu, Tuhan akan jadikan daging darah kau tanpa kau sedari. Dan tak ada orang akan bagi tahu kau telah terpakai benda buruk yang dulu kau kata buruk, sekarang jadi perangai kau. Kenapa? Itu hukuman Tuhan pada kau kerana kau hina orang. Imam Nawawi masa dia lalu pada hadis ni dalam syarah Muslim, dia kata sepatutnya bila kita tengok keburukan satu orang, kita nasihat. Nasihat ni apa dia? Perasaan kesian, nak bimbing dia dan nak dia mendapat kebaikan, bukan hina dia. Tapi bila kita hina satu orang dengan isyarat, dengan perkataan, dengan perbuatan, jantung hati kita hina, fikiran kita hina, kau tunggulah. Kehinaan itu akan patah balik pada engkau. Seperti Imam Nawawi letak dalam Riyadhus Salihin. Nabi kata apa dia? La tuzhiru syamatata li akhika. Janganlah kau nampakkan kesukaan kau bila saudara kau susah. Nanti Allah rahmati dia, Allah susahkan kau balik. Oh subhanallah. Jadi dia kata bila kita tengok benda-benda ni ada, ikhwan, hati mula kerah. Hati mula, bila orang cakap sesuatu yang baik pada kita, kita suami isteri, kita tengok. Bila bini kita bagi pandangan, kita jadi macam mana? Bila suami bagi pandangan, isteri macam mana? Bila orang lain bagi pandangan, macam mana? Kadang-kadang benda yang sama. Orang lain cakap, okey. Kita cakap, tak okey. Kadang-kadang jadi kat kita. Orang dekat dengan kita cakap benda yang sama, kita macam nak marah. Kawan kita yang jauh cakap benda yang sama, ayat yang sama, isu yang sama, kita boleh terima. Itu menunjukkan kekerasan hati. Hati kita kerah menerima al-haq. Tubuh badan kita lemah dalam ibadat. Rezeki kita masuk banyak, keluar pun banyak. Dicabut sifat qanaah. Maka apa dia kata? Cepat-cepatlah kita muhasabah. Cepat-cepat. Sebab apa? Kalau benda ni ada, penyakit lain akan masuk dengan senang dalam hati kita. Sebelum dia masuk, cepat-cepat kau muhasabah.
apa yang selama ni kau cakap dalam hidup kau. Kenapa ikhwan? Kerana dia kata, modal terbesar hidup yang Tuhan bagi pada kita adalah masa. Dan kau sedar tak, dia kata, masa itu dikawal oleh lidah. Lidah yang menentukan masa. Orang motivasi kata apa Ustaz Nan? Jangan duk sebut tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak mau, tak mau, tak mau. Apa? Nescaya kita akan jadi tak boleh dan tak mau. Kata orang motivasi. Maka apa pun kita kena, apa itu? Think apa? Think positif. Betul baik? Think positif. Cuma COVID jangan positif. Lain boleh positif. COVID positif jahanam. Quarantine lah pula. Ya, positif. Modal terbesar hidup kita ini apa dia? Masa. Dan apa yang kawal masa? Lidah. Lepas itu bila kita kata tak boleh, kita kata tak mau, habis masa kita. Kita tak akan dapat buat benda tu. Dan benda yang kita kata boleh, kita kata mau, semua kita boleh buat. Semua boleh buat. Orang tak berani derhaka kepada Sultan. Kata Tun Ahmad lah Ustaz Nan, yang dia nak kahwin dengan Ledang, Gunung Ledang. Tun Ahmad lah. Tun Mamat. Dia nak kahwin dengan puteri Gunung Ledang. Dia punya hantaran tempayan ayak mata anak darah. Nyamuk ke hati nyamuk? Setalam nyamuk. Hati nyamuk. Semangkuk darah anak dia. Lepas tu jambatan emas daripada Melaka ke Gunung Ledang. Semua tu dia buat. Mustahil. Kenapa? Dalam filem lah ditunjukkan, just on movie lah. Movie ditunjuk rakyat Melaka diarah buat jambatan emas daripada Melaka ke sana. Dan dipukul perempuan-perempuan suruh menangis nak dapat ayak mata. Saya ingat 7 kot. Lebih kurang begitu lah kan. Lepas tu cari nyamuk sampai nyamuk tak berani keluar. Hambat nyamuk habis-habisan. Nak bedah, nak ambil nyamuk punya hati. Sampai pada peringkat last sekali dia kena ambil darah, semangkuk darah anak dia. Dan dia nak ambil. Benda cukup mustahil. Dan rakyat masa tu bagi kerjasama. Pasal apa? Pasal orang tak lawan raja ni, Sultan. Tapi bila hati kata nak lawan, tengok. Hari tak lawan lah. Pada hari hati kata jangan, lidah kata jangan. Janganlah, walaupun disuruh kita buat kerja yang paling bodoh dan mustahil. Dulu orang tak beranilah kata bodoh macam ni kan. Lani beranilah kata pasal Sultan Melaka dah tak ada. Kalau ada cari mampu. Bila Sultan Melaka juga, dia kata kepada memanda bendahara, beta tak mendengar apa pasal hantu, matinya saja. Bendahara diarah bunuh hantu. Tetapi bila bendahara ada hati dan lidah untuk diri dia, dia kata tak boleh bunuh. Dia tak bunuh. Dia pergi sorok hantu di satu pondok. Manakah hantu duk baca kitab kuning? Dia pergi sorok hantu di situ. Sampailah jebat panglima, asalnya panglima Melaka yang taat setia kepada raja. Tapi bila jebat kata raja yang apa itu? Raja yang mana? Raja yang adil. Raja disembah. Raja yang apa itu? Zalim, raja disanggah. Dia dapat apa itu? Taming sari. Jebat tunjuk sari dia lah. Habis. Akhirnya Sultan duduk bawah pokok. Sultan lari. Tengok. Lidah menguasai masa.
Betul kata dia ikhwan. Allah bagi pada kita modal besar adalah masa, dan yang menguasai masa itu adalah lidah. Dan kalau apa-apa jadi dalam hidup kita, kita nak start repair lidah kita. Repair lidah kita. Ajak lidah kita benar. Ajak lidah kita dengan hati jalan sekali. Di atas kebenaran, bukan di atas kebatilan. Dan dia kata apa dia? Dia kata dalam dunia ni orang tak pernah menyesal kerana diam. Tapi orang menyesal kerana cakap. Kerana diam orang tak menyesal. Diam. Kita orang perempuan, bini lelaki dia mengamuk, gedebung, baling belanga, dia diam. Dia tak menyesal, diam. Dia menyesal bila bercakap. Dia kata, kalaulah aku tak balas cakap lelaki aku, anak-anak tak jadi mangsa, pasal apa aku pergi balas hari tu? Orang tak pernah menyesal kerana diam. Orang menyesal kerana cakap. Pasal itu, diam adalah sebesar-besar penawar. Bercakap adalah sebesar-besar penyakit. Maka sekarang ni dah pukul apa itu? Pukul 8.50. Allah. 9. Tu saya diam macam tu. Oh, saya ingat saya kuliah Maghrib. Kuliah Isyak. Dalam time macam ni, kawan, orang yang paling selamat adalah antum. Orang yang paling bahaya adalah saya. Pasal antum berada pada posisi yang cukup selamat dan tak akan menyesal apa dia? Diam. Ya, antum diam. Yang paling menyesal siapa dia? Saya duduk cakap. Mau lagi selamat, diam dan pejam mata, lagi selamat. Yang tu confirm tak ambil tahu hal ehwal dunia. Memang selamat, zahir dan batin. Orang yang bercakap ni lah orang yang paling tak selamat. Karena itu ikhwan, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita tentang perkara ini. Dan ulama tabi'in kata kepada kita, ma utiya syarran bi rajulin, apakah satu benda buruk yang Allah bagi pada satu orang, dan satu orang ni akan anggap benda tu buruk. Ma utiya syarran bi rajulin, apakah satu benda buruk yang ada pada satu orang? Apa dia? Dia kata cakap. Itulah benda paling buruk. Kita start bercakap, kita tak boleh nak kawal lidah kita. Nak kawal tak mana? Nak kawal dua benda. Satu apa dia? Al-kalam fi ma la ya'ni. Yang kedua, fudulul kalam. Yang ni bukan yang salah. Ni yang betul. Ni kita bercakap di atas benar, di atas betul, di atas jalan dia. Tapi masih tak selamat daripada dua benda ni. Satu apa dia? Al-kalam fi ma la ya'ni. Kita bercakap tak salah. Tetapi kita nak jaga cakap kita supaya tidak ada isi yang tidak bermanfaat. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Maka diberi terjemahan. Apa dia yang dimaksudkan benda yang tak ada manfaat? Iaitu benda yang kalau kita cakap tak ada manfaat, kalau kita tak cakap tak ada mudarat. Kalau kita tak cakap benda tu pun, kalau kita cakap, tak ada manfaat apa. Kalau kita tak cakap pun, kita tak dapat mudarat. Yang tu dikatakan tak ada manfaat. Yang tu bila kita start buka mulut, ikhwan, mana orang boleh selamat? Termasuk saya duk cakap ni. Mungkin dah terlajak lah dalam masa dekat sejam ni, ada benda yang tak ada manfaat. Saya cakap pun tak ada manfaat. Saya tak cakap pun tak ada mudarat. Tapi saya dah cakap. Tapi bukan salah, dia bukan dosa. Dia masuk dalam benda kegelinciran kalam. Yang kedua apa dia? Fudulul kalam. Fudulul kalam. Apa makna fudul? Kita bercakap benda baik,
tapi dia fudul. Fudul, berlebih-lebihan. Sebagai contoh, Imam Ghazali bagi contoh apa dia? Satu guru, dengan dia sebut sekali, murid dia faham, dia ulang sampai 3 kali. Maka yang kedua kali dia ulang tu jadi fudul. Sebab dia pada faham, nak ulang buat apa? Nabi ulang 3 kali, 7 kali, sampai 20 kali untuk bagi orang faham, kerana ada yang tak faham. Kita, orang tu dah faham, kita ulang lagi nasihat. Dia dah terima nasihat, kita ulang lagi. Fudulul kalam, berlebih. Kita berlebih-lebihan. Kita lebih. Maka dia kata apa, ikhwan? Fudulul kalam. Dan kalam fima la ya'ni, bila orang tu start cakap, dia tak boleh nak selamat yang ni. Apatah lagi kalau kita cakap benda tu memang salah. Yang ni belum tentu salah lagi. Belum tentu salah. Belum tentu salah. Saya melawak dengan Ustaz Nan. Ustaz Nan serak hari ni. Ustaz Nan ada apa-apa ke? Kalau saya kata lagu tu pun, saya kata pun tak ada manfaat apa. Saya tak kata pun tak ada mudarat apa. Tapi saya tak boleh tak kata. Saya tengok Ustaz Nan, saya tak boleh tak usik. Saya tak, kalau tak usik, Ustaz Nan rasa macam kerengga duduk tang badan, gatal, gigit. Mamang? Betul tak? Kita ni, kita buka-buka mulut aja, akhwan. Salah tak salah, bab lain. Ni bab 2 ni, yang belum tentu isi dia dosa. Apa dia? Al-kalam fima la ya'nihi, dan fudulul kalam. Ya subhanallah. Apa aja lagi kalau benda tu benda dosa, salah, ghibah, hasad, ujub, khianat, aib orang, kita diulang berkali-kali. Kita kata pula, aku jumpa orang ni, aku cerita pula. Aku jumpa orang ni, aku nak cerita. Yang kita cerita tu semua apa dia? Allahu Akbar. Dan Malik bin Dinar, seorang terkenal lah, saya ambil, dia juga kontroversi, tapi saya ambil pada bahagian dia bagi nasihat. Dia kata, kita ni duduk tengok diri kita sebelum kita nak kata kita baik, dan sebelum kita nak kata orang jahat. Dia kata, kita dengar sendiri apa yang kita cakap. Selalu orang dengar apa kita cakap, kita dengar sendiri apa kita cakap. Kalam kita itu berada pada kalamnya Allah suka, atau kalam kita itu berada pada kalamnya Allah tak suka, itu petanda kita ni orang bagus ke orang tak bagus. Kita jumpa orang, panggil apa? First talk apa cik? First talk. Cakap mula, bicara mula, bicara mula, buka pokok orang. Hang tak dengar? Hang tak dengar? Hang tak dengar? Kadang benda tu betul, tapi dia bawa nada mencurigakan. Benda tu betul, dia bukan salah pun. Dia jumpa kita, Ustaz. Ya, saya. Ustaz tak dengar cerita ke? Dia nak abang tu benda betul, tapi cara dia bawa tu mencurigakan. Ustaz tak dengar cerita. Cerita apa? Takkan kau Ustaz baik dengan Ustaz Nan tak dengar cerita. Betul ke Ustaz Nan kahwin lagi? Betul? Betul tak? Betul. Tapi cara dia tanya tu apa dia? Tak best. Cara tanya tu tak betul. Awak kalau kata kahwin ni dosa kan? Sepatutnya kita kata, Ustaz ya saya. Awak Ustaz tak kahwin lagi? Dia tanya. Kan? Pasal apa dia tanya lagu tu? Ustaz awak Ustaz tak kahwin lagi? Pasal apa saya nak kahwin? Saya tak ada keperluan. Ustaz Nan kahwin, takkan Ustaz tak kahwin? Ustaz kan baik dengan dia. Tengok. Curiga. Tengok. Kadang benda tu betul lah. Benda tu betul. Tetapi dibawa dalam bentuk tak ada manfaat dan fudul. Dan kadang-kadang asal benda tu tak dosa, cara dia bawa tu boleh jadi dia berdosa. Kenapa eager to know? Orang putih kata eager to know sampai tara ni. Ya. Eager bukan berulang.
Bukan. Eagle bukan? Eagle to know. Berulang. Eagle juga. Ni eagle juga. Eagle. Yang ni eagle. Ingat Ustaz Nan tu eagle. Eagle to know. Kenapa banyak lagi benda kita boleh tahu? Kita nak ambil tahu pelajaran ilmu kita. Kadang-kadang kita ikhwan kita belajar. Buku-buku yang kita belajar ni, kadang-kadang kita simpan tang mana kita pun tak tahu. Muka surat pun kita tak tanda. Sedangkan itulah patut kita ambil tahu. Tapi kita pergi ambil tahu benda yang kita tahu pun tak ada manfaat, kita tak tahu pun tak ada mudarat. Satu hari orang tanya kepada Imam Sya'rawi dalam tafsir dia kan, Imam Sya'rawi. Orang tanya pada Imam Sya'rawi. Orang tanya pada dia, orang kata, Imam, kami nak tanya, Nabi Adam ni duduk dalam syurga. Syurga dia tu syurga betul ke syurga yang mana? Syurga betul ke ataupun satu tempat asli nama syurga, ataupun syurga yang kita nak masuk lepas hisab? Imam Sya'rawi jawab. Dia kata soalan hang ni, kalau hang tak tahu pun hang tak dipanggil bodoh, hang tahu pun tak dipanggil alim. Kenapa hang tanya aku satu soalan yang tidak ada manfaat? Kalau benda tu ada manfaat, dia kata Allah akan bicara dulu, Nabi akan bagi tahu. Hang tanya aku satu benda, hang tak tahu pun hang tak dipanggil bodoh. Kalau hang tahu pun, taklah kerana hang tahu benda tu hang dipanggil orang alim. Dan dengan hang tak tahu, hang tak memiliki mudarat. Dengan hang tanya pun hang tak akan dapat apa-apa manfaat. Dia jawab begitu. Maka itu menunjukkan apa dia manfaat, apa itu bukan manfaat. Ya. Tidak apa-apa. Orang nak kahwin kan itu urusan orang. Kadang-kadang dia bertanya, Ustaz tak dengar cerita ke? Cerita apa? Dia pun bercerai. Dia pun bercerai. So, kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah, dia pun bercerai. So, kalau dia bercerai, anak suruh aku bercerai sama. Kalau dia bercerai, apa-apa masalah dah. Doa dia pun nampak dia pun romantik, jalan pegang tangan. Jalan cocek. Bercerai tu. Dia buat muka. Bercerai tu. Habis nak buat apa? Bercerai juga satu rahmat. Kahwin juga satu rahmat. Kita orang mengaji, kita orang agama, kita minta simpang lah daripada bercerai. Kepala otak hang. Kalau cerai itu dosa, agama tak memperuntukkan cerai. Berapa banyak cerai menjadi rahmat kepada hidup orang. Berapa banyak kahwin menjadi penjara dan neraka untuk orang. Maka agama buka pintu cerai. Dan ulama kita khilaf, Nabi ni pernah cerai ke tak? Dalam riwayat, ulama sirah kita khilaf. Ada tak Nabi pernah cerai? Ya, sebagai ulama sebut Nabi pernah cerai. Nabi pernah kahwin, Nabi pernah cerai. Aisyah beritahu. Tapi sebagai ulama, mereka ada tafsiran mereka yang lain. Ya. Jadi, tak apalah kita tahu dia cerai, pergi ke dia. Bukannya dosa. Tapi dia macam apa? Dia macam tak berapa syok kalau macam dia tak jadi apa pembawa cerita. Lepas tu pula, dia tengok orang bercerai tu, hero yang bercerai tu, jumpa tamana dengan satu hero yang baru. Dia tu bukan cerai. Yang tu siapa? Dia sebelah dia. Ulama. Apa manfaat pada kita? Bini dia ke? Dia nak tahu panjang. Kata, tak tahulah bini dia kan. Kalau dahsyat no. Kalau bukan bini dia, macam mana dia keluar? Dia pun ni duk mengaji sunnah, dia keluar. Wahai, juzuk amal tak apa lagi. Juzuk amal tak apa lagi. Tapi pasal orang punya summary, orang punya profil, dia tahu semua. Ya kan, kita kalau dapat kawan-kawan lagu tu, dia boleh telefon kita lepas subuh memang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang-abang, kata abang baik ya. Lepas dia habaq baik tu, dia terus masuk story dia. Kita kalau dapat kawan-kawan lagu tu, kita terus kata kepada dia, sahabat, ittaqillah. Sahabat, takwalah pada Allah. Tutup telefon kita. Itu yang Nawawi ajak dalam Riyadhus Salihin. Tutup. Kita jangan sambung. Pasal apa? Yang benda kita duk buat tu kita ingat kecil.
Tapi dia usaha. Maka apakah benda paling buruk yang ada pada diri satu orang itu? Ma utiya syarran bi rajulin, apakah satu benda buruk yang ada pada satu orang itu diberi, iaitu kalam. Bahaya. Kita tak dapat menyelamatkan dia daripada yang tidak bermanfaat dan fudul. Ikhwan, lepas tu penulis membawa kepada kita hadis Nabi SAW memberi penjelasan tentang makna ghibah. Pada muka surat 21, Nabi memberi penjelasan tentang makna ghibah. Yang ni kita tengok lagi sekali lah, ikhwan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.